Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Syafiq daripada Calypso Consultant. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, untuk video kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan cara buat sijil secara automatik. Jadi sebelum saya sharekan, mohon yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita tekan share dan juga klik link subscribe di YouTube CXC TV, kerana kami akan terus memberikan video-video yang memberikan nilai dan juga manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi kali ini seperti maklum bahawa kita akan kongsikan cara bagaimana nak buat sijil secara automatik. Maksudnya apa? Kan selalu ada orang dia buat sijil, dia dah ada design sijil, lepas tu tulis nama. Jadi kalau sebagai contoh, kalau orang tersebut adalah guru sekolah, maka dalam kelas mereka ada 40 orang pelajar. Jadi dia kena type nama, type IC, satu print, lepas tu cek nak keluar. Type nama, type kata nombor IC, print. Jadi kalau 40 orang nak duduk macam tu, maka kita akan spend masa dalam 1 jam hingga ke 2 jam untuk nak print 40 orang punya nama. Itu baru 40 orang. Tapi kalau contohlah tuan-tuan dan puan yang buat program-program seminar di luar yang ada peserta sampai beratus-ratus orang, jadi berapa lama kita nak duduk depan laptop untuk print sijil semata. Jadi untuk hari ini saya nak share cara bagaimana nak buat sijil secara automatik, nama tu masuk. Baik, pertama tuan-tuan dan puan, step pertama ialah tuan-tuan dan puan kena ada design sijil dah. Maksudnya yalah, design sijil tu dia ikut kepada kita punya cita rasa kita kan. Saya yakin dan pasti kalau sekolah dah ada design sijilnya. Kalau tuan-tuan dan puan syarikat kata yang mengendalikan satu program, maka dah ada design sijil yang ada logo tuan-tuan dan puan dan juga sebagainya. Dan bila dah ada design sijil, yang pertama. Yang kedua, kena ada apa? Kena ada senarai nama. Ni senarai nama kat atas ni saya tunjuk contoh lah kan. Senarai nama yang mana perlu dibuat dalam Excel tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh buat dalam Microsoft, kena buat dalam Excel, sebab dia boleh linkkan Microsoft tu yang Excel ni dalam teknik yang kita nak gunakan nanti. Yang sijil tadi ni nak buat dalam mana? Sijil ni tuan-tuan dan puan dah ada design, maka design tu boleh guna dalam Microsoft. Jadi sekarang ni kan saya guna Microsoft kan, cuma design belakang tu saya guna dalam orang kata saya dah edit dah ada designer kan, dah designkan untuk sijil yang kita nak masukkan dalam kita punya Microsoft. Jadi apa kita nak buat? Kita start sekarang. Dah ada dua benda, sijil dah ada, design sijil dah ada, senarai nama dah ada. So apa kita nak buat? Pertama tuan-tuan dan puan, kan tuan-tuan dan puan dah ada dah. Ini adalah orang kata contoh sijil kan, contoh sijil yang ada. Maka tuan-tuan dan puan dah ada sijil ni, maka letak dulu. Kita panggil sebagai orang kata dummy lah kan. Dummy-nya kat sini nama peserta, IC, nama program, tempat program dan tarikh program. Maka kita try contoh, kita letak dulu kan. Nama peserta dah ada dalam ni, nama program apa dia? Contoh kita letak sini seminar Easy Study. Ini modul kami lah kan, seminar Easy Study. Okey, seminar Easy Study. Tempat dia kita buat contoh di aplikasi Zoom contoh kan, sebab sekarang musim PKP ni kita menggunakan online punya pembelajaran. Tarikhnya kita buat pada 1 hari bulan 1 2020. Ini contoh sahaja kan. Maka yang di sini kan, dia terpulang kepada tuan-tuan dan puan nak tulis apa kan. Contoh kalau tempat itu, kalau tuan-tuan dan puan buat di sekolah, maka di sekolah lah tempat dia kan. Kalau tuan-tuan dan puan buat di tempat kem luar, maka tempat kem luar lah yang tuan-tuan dan puan boleh letak namanya di situ. Baik, so ini adalah contoh dia punya dummy yang semua orang kena ada. Dia punya kita panggil maklumat-maklumat dalam sijil tersebut. Okay, so macam mana nak buat? Ini yang semua dah ada kan, senang je, kita dah letak kotak ni. Baik, so apa nak buat seterusnya? Yang sini yang kita banyak, yang saya nak share kan, iaitu bagaimana kalau contoh ada nama 40 orang peserta, kalau ada 80 orang peserta, macam mana kita nak bagi nama tu automatik masuk? Dah tak perlu dah kita nak buat orang kata apa ni, nak print satu, lepas tu cetak kan. So nak buat macam mana? Cara dia macam ni tuan-tuan. Okay, yang sini hanya sebagai dummy saja. Okay, dummy saja. So apa kita nak buat? Tuan-tuan pun boleh buat bermula dengan sini, insert text box atas tu kan, insert text box. So text box ini tuan-tuan pun boleh pilih saja text box yang macam mana tuan-tuan pun nak. So besarkan dia, kita letaklah contoh kita kata text box ni saya nak buat kat kawasan sini, contohnya kan, kawasan sini. Yalah, kita punya nama sini kan. So yang ni kita buanglah dulu yang tadi tu. So buangnya di sini, buangnya delete lah kan. So buang. So kita mulakan di format atas ini untuk nak buang
kita panggil dalam tu, sebab warna tu putih, kita nak bagi nampak kat luar kan. So kita tekan dekat format, tuan-tuan perempuan, atas ni tekan format. Kemudian tuan-tuan perempuan tekan dekat shape fill ini, kan, shape fill ini, tulis pilih yang no fill, maksudnya yang tak ada dalaman, dalam dia kosong lah. Dan shape outline juga pilih yang no outline, so dia akan kosong macam ni. Baik, so apa nak buat? Pertama, pergi dekat home kat atas ni, home kan, kita letak kat tengah. Sebab nama ni kita nak letak kat tengah kan, so pilihlah tengah. Maka yang seterusnya, pilih jenis tulisan. Kalau macam saya juga suka guna TW. Okey, lepas tu kita besarkan sikit. Okey, besarkan, kita tulislah sini nama. Contoh, bawah tu tulislah nombor IC. Ini sebagai dummy, sebab kita nak tahu kat mana kita nak letak kan. Maka tuan-tuan kalau tuan-tuan kata nak gunakan yang besar, yang kata tebal tu, maka boleh tebal. Baik, so ini adalah dummy. Baik, so kita dah tahu inilah tempat yang kita akan letak nama, tempat yang akan kita letak nombor IC kan. So kita panjangkan sikit, sebab takut kadang-kadang nama pelajar tu panjang-panjang kan. Kita panjangkanlah sikit kotak dia kan. Baik, so kita letak center di kawasan yang kita nak letak macam ni. Baik, seterusnya tuan-tuan perempuan, apa kita nak buat? Kita akan mulakan buat sijil. Kita akan pergi kat mana? Dekat atas ni tuan-tuan perempuan. Nama dia mailing. Mailing kan tuan-tuan perempuan? Pergi kepada start mail merge. Okey, dalam ni memang dah ada satu kita panggil sistem lah kan, yang kepada selalunya ada surat. Tuan-tuan boleh guna surat. Contoh kalau surat kan isi kandungan sama, cuma nak tukar nama penerima dan juga alamat penerima. Boleh juga guna teknik ni. Tapi kita nak buat sijil. Sijil tak ada letak dalam ni, so kita boleh buat step by step. Tuan-tuan perempuan boleh tengok, klik step by step di sini, maka dia akan keluar di tepi tu. Okey, dia akan pilih letter. Kita pakai saja letter. Baik. Seterusnya tekan next di tepi sini, kan, next untuk start document. Kita guna document ni. Maka dia akan tanya kita nak gunakan dokumen mana. Select starting document. So kita kata saja kita nak guna current document yang sekarang ni lah, yang kita dah siap design sijil semua ni kan. Kita guna saja current document. Kemudian seterus tekan next lagi, dia akan minta untuk kita berikan list nama. Maka kita akan kata kita nak gunakan list nama yang dah sedia ada. So sedia ada tu kat mana? Dekat dalam laptop kita lah. Tekan browse. So browse ini, dia akan pergi ke dalam laptop kita. Kita nak pergi kat mana? Contoh, nama yang tadi tu saya letak di desktop saya. Okey, desktop saya letak contoh senarai nama. Ni contoh saya kan, saya letak kat desktop. So saya open dia. Open, maka dia akan dapat macam ni lah. So saya tekan sahaja okey. Baik, saya okey. Baik, so dalam bila tekan okey ni, saya akan tengok, oh betul ni ada nama, ada nombor IC. Maka saya okey saja. Ni dummy kan. Ni yang contoh lah kan saya nama. Baik, seterusnya apa kita buat? Tekan sahaja next. Okey, tekan sahaja next. Maka dia akan minta kita untuk letakkan nama tersebut kan. So kalau macam ni dia ada address yang kita nak letak semua. So tak apa, kita nak letak nama. So apa nak buat? Kita pilih more item, sebab kita dah masukkan nama tadi dalam sistem yang ni. Tekan more item. Kemudian pilih nama kan. Nama mana dia datang ni? Dia datang kat sini tuan-tuan puan. Ingat tak yang kita ada tulis ni kan? Kita tulis yang Excel tadi, dia ada nama kad pengenalan. Dia akan ambil yang atas ni punya, orang kata headline ni lah kan. Yang head atas ni apa dia? Nama dan juga kad pengenalan. So dia akan pergi kat situ lah. Okey, nama kita letak dekat situ, nama, insert. Cuba kita close. Nampak kan tepi ni kan ada nama. Dia ada macam sengkang tu nama. So yang nama ni kita padam lah. Padam sebab ni dummy tadi. Yang kedua IC ni kita letak sebelah IC ni. Letak more item tepi ni lagi. Okey, more item. Maka pilih pula nombor kad pengenalan, insert pula. Yes, close. So IC ni kita padam lah kan, sebab ni dummy saja. Baik, so bila dah siap macam ni, kita dah siap buat, kita dah susun kat tengah sini balik. Apa kita nak terus? Tekan saja seperti ni, next. Tekan next. So bila tekan next kan, kita orang kata nak edit, dia akan masuklah nama yang tadi tu. Nama yang kita dah letak dalam dalam Excel tu akan masuk. Contoh ni Abu bin Ali kan. Kalau kita tengok balik dalam Excel kita, yang pertama Abu bin Ali, situ. So dia masuk yang tu. Baik, so ini dia bagi. Ini adalah contoh yang pertama dia kata. Baik, so dah siap ke? Baik, dia kata okey dah ni lah ni kan. Tempat semua dah betul dah, aplikasi semua dah masuk dah, tanda tangan. So kita tekan saja next, complete the mail merge. Complete the merge ni kita tekan saja. So maksudnya sini dia tahu kita dah siap. Cuma kita nak print ke? Kita kata tak nak print lagi. Kita nak check dulu betul tak setiap nama tu kod lah ada salah. Edit dekat sini, tekan sini, edit individual letter. Maksudnya kita nak tengok dulu semua ni kan, ada tak takut-takutlah sebelum print. Orang kata nak tengok dulu ada salah nama ke, takut ada nama yang panjang sangat terlari kan. So kita tengok dulu satu-satu sini kan. Kita tengok sini.
Okey, contoh sini nama dia pendek semua kan. Ada kata kita nak semua huruf besar, select sahaja. Lepas tu jadikan dia besar. Ini contoh pilihan kalau kita nak buat semua huruf besar. Okey, kita tengok ni edit. Okey, edit sini. Okey, ni tadi Abu bin Ali kan. Orang lain ni Ali bin Abu pula. Yang bawah ni siapa pula? Ahmad bin Bakar. Adakah bawah ni Bakar bin Ahmad? Tidak. Fatimah bin Bakar. Oh, adik-beradik punya kan. Okey. So maksudnya senarai nama semua yang ada tuan-tuan perempuan dalam Excel tadi dia dah masuk dah secara automatik. Kan? Dia dah masuk dah secara automatik. Kan? So, semua ni apa kita buat bila kita dah siap setting, kan? Dah siap dah semua ni sijil kita dah siap lah. Maksudnya tak perlu dah nak kata nak type satu print satu. So, tekan saja dekat sini print, maka dia akan terus connect. Macam saya tak connect dengan komputer sekarang kan? Tak connect dengan printer sekarang. So, offline lah. So, tekan saja print, maka dia akan print terus semua. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada 80 orang kan, hanya setup tu dalam 10 minit saja, setup kan yang tadi tu setup. Lepas tu dah 80 orang terus tekan print, maka dia akan print 80 tu, kita boleh keluar buat kerja lain. Tapi kalau tak gunakan teknik ni tuan-tuan perempuan, apa jadi? Kita nak kena type satu nama, satu IC, print. Type nama lain pula, print. So benda tu jadi leceh dan masa kita banyak terbuang di situ kan. So dengan teknik macam ni yang saya kongsikan, mudah-mudahan tuan-tuan perempuan boleh menggunakan teknik ni untuk buat sijil orang kata secara automatik. Jadi mudah-mudahan dapat menjimatkan masa kita semua untuk kita boleh buat perkara lain. Itu saja untuk perkongsian video kali ini. Sekali lagi sebelum saya akhiri, mohon subscribe channel CSC TV kerana kami akan berikan video-video perkongsian yang lain, teknik-teknik yang lain dalam channel kami. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum.